Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rafakkan kepada Allah kesyukuran kita yang sangat banyak kepada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala berada di rumah Allah, berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pengajian kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian bulanan kita, iaitu fiqh siasah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita ingat semula pada bulan 9 baru ni, kita telah berakhir dengan cerita penawanan Al-Madain. Bagaimana Sayyidina Umar telah mengutuskan, telah mengarahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang dalam peperangan tersebut, untuk menawan Al-Madain daripada tentera-tentera Parsi. Dan Sayyidina Umar telah berjaya menakluki Al-Madain. Maka dia tidak berhenti setakat tu. Maka askar-askar ataupun tentera-tentera Parsi yang telah melarikan diri daripada Al-Madain, mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka di Jalaulah. Ini nama tepat. Mereka telah berhimpun di sana untuk mengumpul kekuatan mereka di atas kekalahan Al-Madain. Maka mereka berkumpul di satu tempat bernama Jalaulah. Ni tempat ni kalau lah ni gak di Iran lah. Parsi ni gak Iran lah. Jadi mereka berkumpul dan berhimpun di sana untuk mendapat, orang panggil bantuan, mengumpul kekuatan mereka di Jalaulah. Dan disebut dalam kitab ini, ramai tak ramanya kekuatan baru yang ada kepada tentera Parsi ini mencecah ratusan ribu orang. Walaupun mereka kalah dalam Al-Madain, tapi bila mereka berundur, mereka cari kekuatan baru. Mereka cari kekuatan baru yang mencecah sehingga ratusan ribu orang, yang mana dipimpin oleh panglima yang bernama Mahran. Ni orang Parsi. Panglima yang bernama Mahran, dia telah mengumpulkan kekuatan baru seramai ratusan ribu orang. Maka sekali lagi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengarahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengarahkan bala tentera supaya mara ke arah wilayah yang menjadi tempat berkumpul bala tentera Parsi. Maka Sayyidina Umar arahkan balik semula Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu untuk mereka berhadapan untuk mereka berhadapan dengan bala tentera Parsi
di Jalaulah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas telah melantik anak saudara dia sendiri, iaitu bernama Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Dia latih ni sebagai panglima perang. Pasukan tersebut disertai jumlah tentera seramai 12,000 orang. Tak ramai, 12,000. Berbanding dengan bala tentera Parsi seramai ratusan ribu. Dan juga para panglima handalan untuk mengepalai beberapa pasukan. Jadi dia telah bahagikan kepada 3 pasukan. Yang pertama, kepala pasukan hadapan. Yang kedua, pasukan alik kanan. Dan juga pasukan alik kiri, serta pasukan pejalan kaki. Ini strategi perang yang telah dilakukan oleh anak saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk pasukan hadapannya, dia telah melatih Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, nama sahabat Nabi, Al-Qa'qa'. Lepas tu alik kanan pula, dia telah melatih Masy'ar bin Malik. Pasukan alik kiri pula Amr bin Malik bin Utbah. Dan manakala pasukan pejalan kaki Amru bin Murrah Al-Juhani. Ini strategi perang yang telah disusun oleh anak saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas seramai 12,000 orang untuk menghadapi ratusan ribu bala tentera Parsi di Jalaulah. Pihak Parsi menggali parit sebagai benteng pertahanan, dan mereka tidak keluar daripada benteng melainkan apabila menyerang. Dia buat gali parit. Dia gali parit sebagai benteng pertahanan mereka, dan mereka tidak keluar daripada benteng tersebut apabila menyerang. Tentera Islam telah melancarkan 80 serangan bertubi-tubi. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk menggempur parit pertahanan musuh dengan menggunakan tombak dan juga pedang. Sebab tu kita ingat semula gali-gali parit ni adalah daripada bangsa Parsi. Sebab tu dalam perang Ahzab, perang Khandaq, parit digali oleh Nabi dan juga sahabat-sahabat dia kerana cadangan daripada Salman Al-Farisi, orang Parsi sendiri. Seterusnya, tentera Islam berjaya menewaskan musuh dengan pertolongan Allah yang menggelapkan cuaca sekaligus memberi kelebihan kepada tentera Islam. Allah Ta'ala turunkan pertolongan kepada tentera-tentera Islam ni bila Allah Ta'ala gelak langit. Bila Allah Ta'ala gelak langit, maka pok-pok Parsi ni tak tahu, tak nampak masa mana tentera-tentera Islam ni bergerak. Ini adalah orang panggil pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Siapa kali ini? Banyaklah pertolongan Allah Ta'ala anugerahkan kepada Hamas, kepada pejuang-pejuang Palestin apabila mereka berhadapan dengan Zionis Yahudi laknatullah, sehingga mengorbankan 100,000 orang tentera Parsi. Ini hebat tentera Islam. Tak ramai, 13,000 je. Tapi dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan, dengan semangat yang ada kepada mereka, 100,000 tentera-tentera Parsi telah menjadi korban. Hal tersebut menjadikan mayat tentera Parsi bergelimpangan, manakala tentera Islam pula mendapat harta rampasan perang yang banyak. Maknanya akhir sekali pertempuran di Jalaulah ini Allah Ta'ala berikan kepada tentera-tentera Islam ketibaan harta daripada Jalaulah. Harta bernilai
yang banyak hasil daripada kemenangan Jalaullah dibawa pulang ke Madinah dan dikumpulkan di masjid. Khalifah Umar mengarahkan Abdul Rahman bin Auf dan Abdullah bin Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhuma mengawalnya. Banyak lajak ni, harta rampasan yang terlampau banyak. Kemudian khalifah mengarahkan supaya dibahagikan harta tersebut kepada penduduk-penduduk Madinah. Apabila melihat jumlah permata yang banyak, Umar radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Dia tengok harta yang banyak, menangis dia. Lalu Abdul Rahman bin Auf berkata, "Ma yubkika ya Amiral Mu'minin, fa wallahi inna hadza la mautinun syukr." Kenapa kamu menangis wahai Umar, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, di sini tempat kita bersyukur. Umar menjawab, "Wallahi ma dzaka yubkini wa tallahi ma a'tallahu hadza qauman illa tahasadu wa tabaghadu wa la tahasadu illa ulqiya bi ashubin bainahum." Demi Allah, bukanlah aku menangis kerana melihat harta yang banyak ini, tetapi aku bimbang. Umar kata, aku bimbang. Ia menjadi sebab timbulnya hasad dengki dan permusuhan. Janganlah kalian berhasad dengki sesama sendiri, nanti kelak hilanglah kekuatan kalian. Ni pesanan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pesan kepada askar-askar dia supaya bila tengok harta yang banyak, maka kamu jangan ada rasa iri hati, maka jangan rasa ada hasad dengki. Kerana apa? Kerana ulqiya bi ashubin bainahum. Kerana dengki ini boleh menghilangkan kekuatan kamu. Kalau kamu duk dengki sama sendiri, bagaimana kamu nak menghadapi musuh-musuh Allah? Kalau kamu duk dengki sama-sama sendiri, maka kamu akan balah sama-sama kamu. Bila kamu balah sama-sama kamu, maka bagaimana kamu nak menghadapi musuh-musuh Allah? Bagaimana kamu nak menghadapi orang-orang yang menentang kamu? Sebab itulah kita tengok bagaimana pejuang-pejuang Hamas di Palestin. Mereka bersatu hati, mereka bergabung bersama-sama dengan Hamas untuk bersama-sama menentang Zionis Yahudi laknatullah. Dan Yahudi Zionis ni tidak dapat buat gapo-gapo, walaupun mereka mendapat bantuan yang banyak daripada Amerika Syarikat, daripada Britain dan sekutu-sekutu dia, tapi dia tidak mampu mengalahkan tentera-tentera Hamas dan juga pejuang-pejuang Palestin. Sebab apa? Sebab mereka tak balah sama-sama sendiri. Mereka tak ada dengki sama-sama sendiri. Mereka ada kekuatan yang kuat. Mereka ada kekuatan yang kuat untuk menghadapi musuh mereka yang utama, iaitu Hamas, iaitu Zionis Yahudi laknatullah. Tiba-tiba ada orang kita, orang Melayu kita, orang Kelantan kita buat kenyataan kata kita tidak sokong Hamas kerana Hamas ini bukannya ahli sunnah wal jamaah. Gong. Apa sebut gong? Nak sebut berat lagi takut kanja. Pertikai lagi. Hamas ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita sokong perjuangan Palestin, tapi kita tidak sokong Hamas. Kok mana lagu tu? Kok mana lagu tu? Nak arak kita pergi Palestin, duk ya tak pergi dah. Duduk belaruk pergi mari. Tiba-tiba pertikai. Hamas ni bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Cuba kita bincang tentang ahli sunnah wal jamaah. Dok kita nak bincang sangat berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah, kita bincang. Pertama, amo nak tanya, negara mana hak sokong Palestin? Negara Syiah ke negara ahli sunnah wal jamaah? Tolong jawab.
Hak tolong Hamas pada hari ini adalah negara Iran. Iran ni hak kita kata Syiah, tapi Iran hak tolong Hamas, hak tolong Palestin. Mana negara Ahli Sunnah wal Jamaah? Arab Saudi tolong ke tak? Tak. Negara Ahli Sunnah wal Jamaah Mesir tolong Palestin? Tak. Sebab tu kita jangan duduk bahas berlawan dengan Zionis Yahudi ni. Kita jangan bahas mu Syiah kau mu Ahli Sunnah wal Jamaah, kita letak tepi dulu. Hak tolong, hak bantu orang panggil Hamas, hak tolong Palestin ini adalah negara Islam, adalah pejuang-pejuang Islam. Tak usah bincang Ahli Sunnah wal Jamaah kau demo ni Syiah kau, hak tu kita letak tepi. Kerana perjuangan kita adalah perjuangan untuk lawan Zionis Yahudi laknatullah. Tiba-tibanya bahas demo ni aswaja kedok. Masalah yang berlakunya hak kita kata aswaja ni jadi tali barut kepada Amerika. Jadi tali barut kepada sekutu Amerika. Kita boleh sebut Mesir, Jordan, siapa lagi? UAE. Kalau kita tengok keputusan Liga-Liga Arab baru-baru ni, ada 4 buah negara yang tak setuju berlakukan sekatan ekonomi kepada Zionis, kepada Israel. 4 negara yang tak setuju. Hak lain setuju berlaku, 4 negara ni tak setuju. Pertama Arab Saudi, yang kedua UAE, Emirat Arab Bersatu, yang ketiga Bahrain, yang keempat amba tak ingat. Ni negara-negara aswaja berlaku ni. Hak kita kata demo aswaja ko, demo Syiah ko, hak tu kita kena letak tepi dulu. Sebab tu kita kena ingat, hari ni kita nak cari kekuatan. Kita nak umat Islam ni bersatu. Dan kita tak tengok lagi negara-negara barat, rakyat-rakyat dalam negara barat pakak sokong Palestin. Duk tunjuk perasaan tiap-tiap hari menyokong apa yang dilakukan oleh rakyat-rakyat Palestin. Mereka sokong, mereka bagi bantuan. Sebab apa? Sebab mereka nampak bahawa si Zionis ni jahat. Zionis ni jahat, Yahudi ni jahat. Maka mereka tak petika Hamas ni aswaja ko, Syiah ko, gapo lagi. Orang panggil gapo-gapo tak kira. Kerana perjuangan mereka adalah untuk mempertahankan, orang panggil maruah mereka, untuk mempertahankan negara mereka. Maka menjadi kewajipan kepada kita, kita kena bantu pejuang-pejuang Palestin. Kita kena bantu Hamas. Alhamdulillah, tempat kita, Kelantan kita 1.6 juta. Bukan sikit, orang Kelantan saja 1.6 juta bagi kepada rakyat Palestin. Alhamdulillah. Dan benda ini kita mesti teruskan. Kerana orang panggil isu yang berlaku di Palestin bukan isu setempat, tetapi isu negara, isu umat Islam, isu akidah, untuk mempertahankan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang kita sayangi semua. Sebab tu kita kena ingat pesanan Saidina Umar. Mu jangan balas sama-sama sendiri. Mu kena jangan deki sama-sama sendiri. Wah, mu ni bukan aswaja, mu tak usah duduk bertahanlah pejuang orang panggil Palestin. Mu tak usah caralah. Ini akan menyebabkan hilangnya kekuatan orang Islam. Ni pesanan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitulah kesedihan seorang pemimpin yang hebat dan gagah. Ia menggerungkan musuh kafir dan munafik, tetapi bersifat belas kasihan terhadap orang-orang beriman dan merasa bimbang terhadap hari depan mereka. Ni Saidina Umar. Kita nampak dia tegah, kita nampak dia backing, tetapi dia mudah mengalirkan air mata. Sebab apa? Sebab dia bimbang. Apa-apa yang berlaku kepada umat Islam, apa-apa yang berlaku kepada orang Islam, boleh menyebabkan orang Islam itu jadi lemah, boleh menyebabkan orang Islam itu jadi kalah. Akhir sekali pembukaan Roma Hormuz dan juga Tustar ni di Iran berlaku. Bilalah tentera-tentera Islam menang di Jalaula, maka orang Parsi ni lari pula ke Rama Hormuz dan juga Tustar. Ni nama-nama tempat di Iran. Dia lari mari sini pula.
Dia lari bila dia kalah dalam perang Al-Qadisiyah baru ni, hak kita baca boleh berapa hamba tak ingat. Dia lari, maka akhir sekali dia berhenti di Ramahumurs dan juga Tusta. Maka bila duduk sini, kita tengok berlakulah peperangan di antara tentera Parsi dan juga raja Parsi yang bernama Yazdaruj. Ni nama orang Parsi. Maka apa yang berlaku, Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan maklumat tersebut kepada Khalifah Umar. Lalu diarahkan tentera Islam yang berada di Kufah supaya melantik Nu'man bin Muqarrin sebagai ketuanya. Pada masa yang sama, diarahkan Abu Musa al-Ash'ari, wali di Basrah, dah benarlah wali ni, supaya mengumpulkan tentera di Basrah dengan melantik Sahal bin Adi sebagai ketua. Kemudian kedua-dua bala tentera tersebut diarahkan untuk menuju ke Tusta dan diarahkan supaya Abu Sabrah bin Abu Rum yang sudah berada di situ untuk menjadi pemerintah kepada operasi peperangan yang akan dilancarkan. Maknanya bila Parsi ini berkumpul di dua tempat tadi, maka Sayyidina Umar arahkan Sa'ad bin Abi Waqqas suruh askar-askar dia orang panggil di Basrah dan juga Kufah berkumpul di tempat ni kerana kita akan berlawan dengan mereka di sini. Kita akan berlawan dengan mereka di sini. Tentera-tentera daripada Basrah, tentera-tentera daripada Kufah. Dan kita tengok mereka berkumpul di Tusta. Mereka berkumpul di Ramahurmus ni berbulan-bulan. Tentera-tentera Islam telah mengepung ke Tusta ini selama beberapa bulan dengan melancarkan berpuluh-puluh serangan daripada tanpa dapat menawannya. Kita baca dalam sejarah bagaimana kota Tusta ni dia dibina dengan benteng yang sangat kuat. Dia dibina dengan benteng yang sangat kuat, yang sangat tinggi, yang tidak dapat dimasuki daripada luar. Tak boleh nak masuk daripada luar, tak boleh nak masuk kerana benteng itu sangat kuat. Benteng itu sangat orang panggil sangat tinggi, sangat kukuh. Walaupun berbulan-bulan serangan dilancarkan oleh tentera-tentera Islam, tapi tak boleh nak lawan juga. Tak boleh nak masuk juga, tak boleh nak pecah juga. Maka di sini dia kata akhirnya mereka meminta pertolongan daripada Al-Barra bin Malik, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan kelebihannya dalam satu hadis. Nabi sebut kelebihan Al-Barra bin Malik. Nabi kata, "Kam min ash'at aghbara dhi tamarain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu minhum Al-Barra'u bin Malik." Atau kama qala, riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata berapa banyak orang yang kusuk masa rambut dia. Rambut dia ni kusuk masa, berkucar. Orang panggil kucar bojing. Rambut dia ni kucar bojing. Orang yang rambut dia kusuk masa, lepas tu tuai pula berdebu, orang panggil tidak teruruh lah, memakai sepasang pakaian yang buruk. Ni perwatakan Al-Barra bin Malik. Rambut dia kusuk masa, lepas tu tuai pula berdebu, lepas tu pakaian pula pakaian buruk. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya dia benar-benar bersumpah dengan sumpah dia, iaitu siapa? Al-Barra bin Malik. Sebab itulah kadang-kadang orang kita ni tengok orang tepi jalan tu, dia kata Tok Wali. Bapa rambut kusak masa, rambut tak bercara, pakaian buruk, berdebu, Tok Wali kata. Tapi kalau berat-berat sangat tidak Tok Wali dah tu, Tok Bali dah tu. Mereka mendesak Al-Barra supaya berdoa memohon pertolongan, memohon kemenangan kerana mereka percaya doanya diterima oleh Allah. Al-Barra terus berdoa, Allahumma ihzimhum lana wastashhidni. Doa Al-Barra,
Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, binasakanlah musuh itu untuk kemenangan kami dan matikan aku syahid dalam peperangan ini. Ni doa. Allahumma ihzimhum lana wastashhidni. Ni doa al-Bara' kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni doa orang panggil kunut nazilah lah ni. Sebagaimana Tok Email kita baca kunut nazilah. Kunut nazilah ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Takbir ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiba-tiba ada orang Melayu hok teweng marah takbir. Marah baca kunut nazilah. Ni orang Melayu hok teweng. Hok tadi gong, hok ni teweng pula. Sedang molek. Marah. Bertakbir, marah. Orang panggil baca kunut nazilah. Sebab apa? Sebab nampak kasar. Nampak orang panggil nampak kasar, nampak orang panggil teroris, nampak tak comel. Zionis duk jajah negara Palestin tu lebih 75 tahun dah. Beratus-ratus ribu. Tak kena buat juta dah. Rakyat-rakyat Palestin ni mati. Hak kena halau tu beratus-ratus ribu. Nakbah pertama, nakbah kedua, beratus-ratus ribu. Bila 1948 deklarasi Balfour dia istihar bahawasanya Palestin ini British istihar, dia kata Palestin adalah negara Israel. Maka 1948 tu dia panggil, pok-pok dia panggil Yahudi yang berada di seluruh dunia masuk ke dalam Palestin. Bila beratus-ratus ribu ni masuk, maka dia telah menghalau 750 ribu rakyat Palestin yang ada dalam kota Palestin. 750 ribu. Bukan 75 orang. Bukan 750 orang. 750 ribu. Bila? 1948. Dia panggil Nakbah yang pertama. Demo ni tubik sebab Yahudi beratus-ratus ribu nak masuk. Berlaku pula 1987. Dia panggil pula Yahudi masuk. Dia ambak 500 ribu rakyat Palestin. Tiba-tiba nak kunut nazilah demo marah. Ni orang panggil Ambo kata teweng. Seolah-olah dia tak khabar Zionis ni jahat. Duk bunuh kanak-kanak, duk bunuh wanita, duk bunuh orang tua, duk bom sekolah, duk bom hospital. Ni bukan orang dah ni. Nak panggil gapo amu tak reti. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa cari Hamas ni duduk mana. Dia tak jumpa cari tentera Hamas ni duduk mana. Maka dia serang orang awam. Dia bunuh orang awam. Tetapi alhamdulillah tentera Hamas hak demo kata bukan aswaja ni, dia tak bunuh wanita. Dia tak bunuh kanak-kanak. Dia tak bunuh orang panggil orang tua. Kerana Islam melarang. Apabila kamu berperang, kamu bunuh kanak-kanak, kamu bunuh wanita, kamu tak boleh bunuh kanak-kanak, kamu tak boleh bunuh wanita, kamu hanya bunuh tentera yang berlawan dengan kamu. Dalam kitab fiqh kata boleh bunuh orang Tina sekiranya perempuan itu askar. Dalam kitab fiqh ayat boleh bunuh orang Tina dalam peperangan, tetapi perempuan itu adalah askar. Kalau tidak askar, mu kena tawan dia. Kalau dia sakit, mu kena bagi bantuan kepada dia. Mu kena bagi bantuan perubatan kepada dia. Maka lepas pada tu kamu jadikan tawanan. Nak lepas-lepas lah. Nak jadikan tawanan tak ada masalah. Nak ayatnya ni, hak demo kata bukan aswaja ni, hak demo kata bukan ahli sunnah wal jamaah, inilah yang mempertahankan orang panggil negara Palestin. Mempertahankan orang panggil Palestin pada hari ini. Mereka melaksanakan orang panggil agenda peperangan mereka dengan mengikut undang-undang Islam, mengikut adab-adab di dalam Islam. Mereka tak bunuh kose-kode, tapi mereka membunuh tentera Zionis. Tapi Zionis sebagaimana saya sebut tadi, tiba-tiba nak kunut nazilah marah. Orang kata dia tak si marah sangat, tapi bila ada boh besar dia tu dah. Boh besar dia. Boh besar dia tu dah. Dia takut selalu. Peda. Bila boh dia tu berdeham, dia peda. Tak boleh kunut nazilah, tak boleh takbir dan juga sebagainya. Ni doa ni yang dibaca oleh Al-Bara' bin Malik.
Akhirnya Nu'man bin Muqarrin mendapat maklumat tentang adanya pintu air yang membolehkan mereka masuk ke dalam benteng pertahanan musuh dan membuka pintu. Katanya, ni cerita dia panjang, ambo ringkas. Kita baca dalam kitab lain, cerita berkenaan dengan Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' ni disebut dalam sirah berkenaan dengan Al-Bara', dia telah bunuh lebih daripada 100 orang dalam peperangan Tusta. Cerita dia bagaimana? Cerita dia, duduk tengah berbulan-bulan ni, orang panggil tentera Islam duduk serai kota Tusta, tak berdegi. Tiba-tiba mari satu anak panah. Banyak-banyak anak panah, mari satu anak panah, sapa depan dia. Bila sapa depan dia, dia tengok ada kertas. Ada kertas di anak panah tu. Dia pun ambil, dia pun baca. Dia kata, aku percaya kepadamu dan mu kena percaya kepada aku. Sekiranya kamu bantu aku, mu tolong aku akan bagi, aku akan tunjuk jalan kepada kamu bagaimana kamu nak masuk ke dalam kota Tusta. Dia nak, ni pertolongan Allah. Pokok dia sendiri ni. Dia letak surat di anak panah, dia panah kena depan Al-Bara'. Dia kata, aku percaya kepadamu, mu kena berpegang kepada janjimu, aku berpegang kepada janji aku akan tunjuk bagaimana jalan untuk masuk ke dalam kota Tusta. Maka Al-Bara' setuju. Maka bila setuju, dia pun janjilah. Dia lepak puluh anak panah. Dia tulis, orang panggil maklumat berapa situ, dia janji. Maka dia pun janji mana-mana tempat. Janji di mana-mana tempat, maka dia bawa. Orang Parsi ni dia bawa mengikut jalan. Ni sebut dalam ni, dia kata masuk melalui, orang panggil benteng pertahanan musuh, melalui pintu air. Rupa-rupanya kota Tusta ni dia ada sungai. Ada sungai yang dialirkan, dia buat kota tu di tengah-tengah sungai. Ada aliran sungai supaya air tak putus. Jadi dia masuk melalui pintu air itulah, melalui sungai itulah. Tapi nak boleh sapa tu memang so'oh. Orang Kelantan panggil so'oh. Bila dia jumpa, dia kata, aku ni tolong mung sebab aku marah kepada Raja Parsi pada masa tu kerana dia bunuh saudara aku. Dia bunuh saudara aku, dia bunuh orang panggil ahli keluarga aku. Walaupun aku ni orang Parsi juga, tapi dia bunuh. Maka aku nak balas dendam kepada dia, maka aku tolong mung royak bagaimana nak masuk ke dalam kota Tusta. Maka dengan pertolongan tadi lah, Al-Bara' dia bawa askar-askar dia melalui pintu air tadi. Maka dia telah, orang panggil telah berlawan dengan musuh. Disebut dalam sirah berkenaan dengan dia 100 orang, dia seorang. Akhir sekali bila dia berjaya, dia pun buka pintu. Dia telah membuka pintu kota. Akhirnya kota Tusta dapat ditawan oleh Al-Bara'. Tetapi Al-Bara' ini gugur syahid dalam pertempuran itu dengan Panglima Hormuzan, dapat ditawan dengan janji jaminan oleh Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Berjaya juga dengan sebab apa? Dengan sebab Al-Bara' bin Malik, dengan kekuatan dia, dengan dia ni orang yang hebat, dia ni orang yang berani, dia seorang berjaya mengalahkan beratus-ratus orang tentera-tentera Parsi. Maka berjaya ditawanlah kota Roma, Hormuz dan juga Tusta. Maka Panglima Hormuzan tadi, hok mengetuai orang panggil pokok Parsi tadi, dibawa jumpa dengan Sayyidina Umar di Madinah. Panjang cerita dia, dipendekkan cerita, dia telah memeluk agama Islam. Dia telah memeluk agama Islam. Tapi sebelum dia peluk agama Islam tu, dia kejut. Dia tengok Sayyidina Umar duduk tidur. Orang tanya, mana Sayyidina Umar? Dia kata Sayyidina Umar ada di rumah. Dia mau ni bawa dia, tengok-tengok tak ada di rumah. Dia kata Sayyidina Umar ni tidur di masjid lah ni. Dia bawa orang panggil sahabat Nabi, bawa Hormuzan sampai di Madinah. Bila sampai di Madinah, dia pun tanya, aina Umar? Mana Umar? Dia mau kata, huwaza, itulah Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab dia tengok Sayyidina Umar sedang tidur di atas tanah.
berbantalkan sehelai kain dan memegang cemeti yang biasa hak dia bawa. Tengok Saidina Umar tidur tidur di atas tanah, berbantalkan sehelai kain, bawa cemeti. Lepas tu dia tanya, mana Umar? Dia ni pakaian panglima perang. Ada orang panggil ada mah di baju, ada permata di baju, ada pakar macam-macam di kepala dia. Tiba-tiba tengok Saidina Umar duk tidur lagu tu. Dia mau kata, "Huwaza, itulah Saidina Umar." Hurmuzan bertanya, "Wa aina hujjabu? Aina harasu?" Mana pengawal dia? Bodyguard dia mana? Bodyguard tak ada ni. Maka sahabat Nabi jawab, "Laisa lahu hujjabun wala harasun wala katibun wala diwanun." Dia tidak mempunyai pengawal maupun penulis ataupun pengiring. Ni jawab sahabat-sahabat Nabi. Maka berlakulah dialog. Akhir sekali Hurmuzan memeluk agama Islam. Ni hebatnya sahabat-sahabat Nabi dulu, menyebabkan musuh-musuh Allah tengok dia, menyebabkan dia masuk Islam. Ni hebatnya aura yang ada kepada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sikit lagi nak perhabis hak ni. Akhir sekali berlakulah pertempuran yang mana berakhirnya penguasaan Parsi ke atas negara-negara Arab pada masa itu, iaitu pertempuran Nahawan. Hak ni kemuncak. Dia lari. Akhir sekali Nahawan lah benteng terakhir Parsi. Nama dia Nahawan. Maka berlakulah peperangan dalam orang panggil untuk menakluki Nahawan. Akhir sekali tamatlah riwayat kerajaan Parsi. Mereka lah sebab masa tak ada. Jadi kalau kita tengok pada zaman Saidina Umar ni, Saidina Umar mengambil masa 10 tahun untuk menghancurkan kerajaan Parsi. Bermula pada tahun 944, bermula pada tahun 934 Masihi sehingga 944 Masihi. Capur tolak berapa? 10 tahun. 10 tahun Saidina Umar mengambil masa untuk menghapuskan kuasa besar Parsi pada zaman dia. Dan alhamdulillah Saidina Umar berjaya menghapuskan orang panggil kuasa besar Parsi pada masa itu. Bermula pada peperangan Namarik. Kalau kita ingat dulu, ni peperangan Namarik ni bermula pada 934 Masihi dan orang panggil penawanan Nahawan ini berlaku pada 944 Masihi. Maka cukuplah 10 tahun pemerintahan ataupun kuasa besar Parsi pada masa itu di bawah kehebatan yang ada kepada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah bulan depan kita akan cerita berkenaan dengan bagaimana Saidina Umar menghadapi tentera-tentera Rom pula. Batu nak sudah tu, sebab bulan depan kita masuk tajuk baru, bagaimana Saidina Umar menghadapi tentera-tentera Rom. Akhir sekali kita duduk baca cerita Saidina Umar ni. Kalulah Saidina Umar hidup lagi masa ni, ramai orang kita yang kena kerak tekak. Ramai orang kita kena kerak tekak. Apa? Ada seorang perempuan Kelantan. Ada seorang perempuan Kelantan, wanita Kelantan yang mana kerjaya dia loya. Dia telah memfairkan orang panggil mitok Mahkamah Persekutuan bata 20 enakmen Qanun Jenayah Syariah. 20. Bukan 20 dia nak bata enakmen yang ada dalam Qanun Jenayah Syariah negeri kita. Siapa dia ni? Orang Kelantan. Perempuan loya orang Kelantan. Dia sanggup pergi ke Mahkamah Persekutuan supaya Mahkamah Persekutuan bata 20 enakmen yang ada dalam Qanun Jenayah Syariah. Hak liwat dia nak bata, hak sumbang mahram dia nak bata belaka. Siapa ni? Orang Kelantan. Sebab tu orang kata kalau Saidina Umar ada lama dia putus tekak ni, kena kerak kepala oleh Saidina Umar. Orang Islam berani dia minta Mahkamah Persekutuan untuk bata 20 Qanun Jenayah Syariah yang ada dalam negeri kita. Sebab apa? Sebab berlaku dah dalam negeri Selangor. Berlaku dah dalam negeri Selangor. Iki gapo sabu? Iki Putra.
dia telah batalkan, orang panggil kihliwak dia. Dia pergi ke mahkamah persekutuan, dia nak suruh mahkamah persekutuan batal hukum liwat yang ada dalam Qanun Jenayah Syariah Mahkamah Syariah di Selangor. Akhir sekali mahkamah persekutuan bersetuju. Maka sampai kali ini Dewan Undangan Negeri Selangor, Mahkamah Syariah tak boleh nak gubah undang-undang syariah berkenaan dengan liwat kerana mahkamah persekutuan batal dah hukumnya tadi. Implikasi dia apa? Kalau dia berjaya 20 enakmen ni wal'iyazabillah, maka mahkamah syariah tempat-tempat lain pun tak boleh nak pindah dah undang-undang syariah walaupun di bawah Dewan Undangan Negeri. Kesan dia sangat besar. Kerjanya siapa ni? Kerjanya orang Kelantan kita sendiri. Lama dah benda ni berlaku, lama dah. Cuma hak terbaru ni dia cabar Qanun Jenayah Syariah yang ada dalam negeri kita, dia cabar untuk batal 20. Ini benda-benda yang berlaku di akhir zaman yang kita kadang-kadang kejut dengan apa yang berlaku. Dia ni orang Islam, semaya supaya kita, puasa supaya kita, tapi Qanun Jenayah Syariah nama liwat, judi, gapo semua dia nak batal. Sebab apa? Sebab tak tahulah, wallahu alam. Dengan otak dia Taiwan juga kau ambo tak tahu. Jadi sebab itulah kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang Kelantan, kita kena pakak-pakak hadir malam ni di stadium. Hujan kau tak hujan, kau banjir kau tak banjir, kena pergi. Malam ni stadium bermula maghrib. Semaya maghrib ayah hamba sendiri. Syekh Wazir diri akan mengimamkan solat maghrib. Kita jumpa sana lah. Kalau hujan pun hujan lah. Sebab apa? Sebab kita nak menyatakan sokongan kita, nak mayajak, nak berdoa kepada Allah supaya 20 hari bulan ni mahkamah persekutuan akan putuskan sama ada berjaya ataupun tidak. Malam ni kita nak semaya ajak 20 hari bulan, pok-pok kita hok mana boleh pergi semaya ajak depan mahkamah persekutuan. Semaya ajak ramai-ramai depan tu. Biar kenali, biar Tok Akin tak boleh nak kecek kau berapa, ikut dia lah, seruh kepada Allah. Tapi usaha kita kena ada, semaya ajaknya, munajaknya gapo semua, supaya Allah Ta'ala membatalkan hasrat mereka. Allah Ta'ala orang panggil memusnahkan hasrat mereka, supaya mahkamah syariah kita, enakmen syariah kita dapat diteruskan, dapat berjalan dengan baik. Minta maaf banyak sebab masa sikit pada pagi ni, moga bulan lepas tak boleh mari ke. Jadi kita qada hak ni lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan juga rahmati kita. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.